Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Pada hari ini, sempena International Conference on Dakwah and Islamic Management 2021 yang berlangsung pada 26 hingga 27 Oktober, saya dan beberapa kawan saya, Muhammad Nazir Ahmad, Dr. Suhailiza dan Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi Mahyudin ingin membentangkan tajuk iaitu manuskrip Melayu Islam sebagai warisan kearifan tempatan, isu dan prospek masa depan. Dalam perbincangan kali ini, saya akan mengupas skop manuskrip Melayu sebagai khazanah kearifan tempatan bangsa Melayu Islam, perkembangan penulisan manuskrip Melayu Islam, isu dan cabaran dalam memartabatkan manuskrip Melayu sebagai khazanah kearifan tempatan, serta prospek masa depan kajian manuskrip Melayu Islam. Kalau kita lihat, alam Melayu terkenal dengan pelbagai khazanah peninggalan kearifan tempatan, dan yang amat bernilai antaranya ialah manuskrip Melayu, dan terdapat berbagai khazanah manuskrip Melayu yang ditemui dalam pelbagai bidang. Kalau dilihat keberadaan manuskrip Melayu di seluruh dunia pada hari ini, kita dapati bahawa lebih daripada 20,000 naskah dijumpai di seluruh dunia di 28 buah negara. Antaranya 20,000 naskah dijumpai dan dikumpulkan di Universiti Leiden, Belanda. Antara 10 hingga 15 manuskrip Melayu berada di British Library, Vatican Library, di Amerika, Library of Congress, Harvard University, St. Petersburg State University, dan hatta di Rusia dan Korea. Dan daripada jumlah manuskrip yang ditemui di seluruh dunia dan dikumpulkan, terdapat 6 katalog manuskrip Melayu lama yang didapati, antaranya di Belanda, manuskrip di Perancis, katalog manuskrip Melayu di Jerman, katalog Melayu manuskrip di Library Congress Amerika, dan juga di Singapura, dan di Afrika Selatan. Dan kebanyakan, sebahagian besar daripada manuskrip Melayu ini berada di luar negara, dan tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji manuskrip Melayu sebagai khazanah kearifan tempatan bangsa Melayu, dan kita akan melihat perkembangan penulisan manuskrip di alam Melayu, khususnya dalam konteks manuskrip Melayu Islam, serta melihat isu, cabaran dan prospek masa depan manuskrip Melayu Islam. Apabila memperkatakan tentang manuskrip Melayu sebagai khazanah kearifan tempatan bangsa Melayu, perkataan ataupun istilah manuskrip itu diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu manuskrip, yang berakar daripada kata bahasa Latin iaitu manuscripus, iaitu bererti tulisan yang ditulis dengan tangan. Manakala Deng Choming menyatakan bahawa manuskrip itu adalah suatu sumber maklumat yang mengandungi pemikiran, ilmu, akal budi, pemikiran Melayu yang terawal, dan manuskrip juga dimaksudkan dengan semua peninggalan bertulis daripada nenek moyang terdahulu seperti kertas, lontar, kulit kayu, rotan dan sebagainya. Amat menarik untuk diperkatakan apabila Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2014 mendefinisikan, mengambil kira pandangan dan definisi yang dikeluarkan daripada semasa ke semasa, akhirnya dasar manuskrip Melayu telah digazetkan pada tahun 2014, dan manuskrip ditakrifkan sebagai segala bentuk tulisan tangan menggunakan skrip Jawi dalam bahasa rumpun Melayu mengenai alam dan tamadun Melayu yang sekurang-kurangnya berumur 100 tahun. Dan kita dapat lihat bagaimana manuskrip Melayu merupakan lambang kesarjanaan, kecendekiawan Melayu khususnya, yang
di mana melibatkan proses penulisan dan penghasilan manuskrip dalam pelbagai bidang. Dan menarik untuk diperkatakan di sini ialah definisi yang dikeluarkan ataupun diberikan oleh Ali Wan Mamat, yang merujuk manuskrip sebagai apa-apa tulisan Jawi ataupun Rumi berbahasa Melayu yang ditulis dengan tangan di atas bahan-bahan seperti kertas, daun lontar, buluh, gading, kayu, kain, dan juga isi kandungan dan jangka masa yang tidak terbatas. Dan dari situ kita dapat lihat manuskrip Melayu dikaitkan dengan kearifan tempatan. Apakah yang dimaksudkan dengan kearifan tempatan? Muhammad Yusri dan Muhammad Anwar cuba meletakkan kearifan tempatan berada di tempat yang paling atas dalam hierarki keilmuan, kepandaian dan kearifan tempatan. Daripada sini kita dapat lihat bahawa kedua-dua sarjana ini telah mentakrifkan kearifan tempatan sebagai satu set pengetahuan dan amalan yang eksplisit ataupun yang tersirat, hasil daripada akal budi ataupun golongan cerdik pandai tempatan dalam menyelesaikan masalah yang memenuhi keperluan masyarakat tempatan. Ini termasuklah hikmah di sebalik ataupun yang terselindung di sebalik amalan ataupun pengamatan mereka yang akhirnya dapat memahami amalan tersebut yang tidak hanya dilihat melalui pandangan mata kasar. Kita meletakkan manuskrip Melayu sebagai suatu kearifan tempatan berasaskan kepada ciri-ciri unik yang terdapat dalam manuskrip Melayu. Pertama, kerana khazanah manuskrip Melayu itu merupakan satu khazanah yang penting bagi bangsa Melayu kerana ia mempamerkan worldview ataupun pandangan sarwa yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, agama, falsafah ketatanegaraan, undang-undang, perubatan, tradisional maupun kesenian, persenjataan dan aspek-aspek lain. Dan dari sini kita dapat lihat bagaimana karya bertulis dalam tulisan Jawi juga dihasilkan dalam lingkungan abad yang ke-16 hingga ke-20 dan berdasarkan takrif ini kita boleh kaitkan bahawa manuskrip Melayu juga merupakan antara produk dalam kearifan tempatan dan manuskrip Melayu juga memperlihatkan pengetahuan dan kearifan tempatan yang bersumberkan kepada akumulatif ilmu pengetahuan dan pengalaman hasil daripada interaksi masyarakat Melayu dengan budaya berbeza dan ia melibatkan aktiviti keintelektualan bangsa Melayu yang berbahasa, yang berkemahiran menulis tangan, yang memerlukan kepada pengetahuan dan kearifan dalam bidang yang dibincangkan, selain kemahiran khususnya menggunakan sistem tulisan Jawi ataupun Rumi dan ilmu filologi kerana hampir sebahagian besar manuskrip Melayu ditulis dalam tulisan Jawi. Apabila kita melihat perkembangan penulisan manuskrip Melayu, kita boleh lihat bagaimana kita boleh bahagikan perkembangan ini kepada 3 fasa utama, iaitu fasa pertama di mana dalam era sebelum Islam orang Melayu tidak didedahkan dengan pembudayaan ilmu pengetahuan dan kalau ada pun pada masa tersebut tidak lebih daripada karya-karya sastra berbentuk hikayat dan kisah-kisah bahadur seperti Kakawin Arjuna Wiwaha dan objektif utama sastra ini adalah tidak lain tidak bukan untuk menghiburkan golongan istana dan bangsawan serta menjadi panduan untuk mendidik putera-putera mereka agar menjadi pahlawan yang berani. Manakala rakyat di luar istana, sastra yang terkenal di kalangan mereka ialah sastra lisan yang diceritakan daripada mulut ke mulut secara turun-temurun walaupun antara keduanya itu wujud keserasian
kerana keadaan semula jadi yang mana setiap satunya mempengaruhi dari aspek persembahan dan pengolahan cerita. Dalam menilai pengaruh Hindu-Buddha yang datang menguasai ataupun yang datang ke alam Melayu pada ketika itu, saya tertarik dengan pandangan Syed Naqib Al-Hatas yang menyatakan bahawa agama Hindu dan Buddha tidak berhasil mempengaruhi intelek Melayu untuk melahirkan ahli fikir dan filsuf dari kalangan Bumiputra sama ada dalam kalangan orang Jawa maupun orang swasta. Dari situ kita boleh lihat bagaimana perkembangan itu berlaku pada era Hindu-Buddha. Manakala selepas datangnya Islam, kita dapati Islam telah mengubah pandangan sarwa kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri, dan semasa Kesultanan Perlak yang didirikan di Aceh Timur pada abad yang ke-9 dapat dilihat bagaimana masyarakat Melayu telah mula menuntut ilmu pengetahuan dari para pendakwah Islam yang datang daripada Timur Tengah, dan pada masa itu pembudayaan ilmu telah dipergiatkan dengan manuskrip kitab sebagai sumber ilmu. Walau bagaimanapun manuskrip yang digunakan pada fasa awal ini bukan merupakan karya ulama tempatan, akan tetapi ia merupakan manuskrip yang dibawa masuk oleh pendakwah daripada negara Arab pada ketika itu semasa menyebarkan Islam ke rantau ini. Antaranya Baharul Lahud yang ditulis di dalam wilayah Perlak, dan dikatakan menggunakan bahasa Arab, dan penulisnya adalah Abdullah Arif yang merupakan seorang da'i yang berketurunan Arab yang bertugas menyebarkan Islam di Sumatera Utara. Perkembangan berikutnya kita boleh lihat dalam fasa kedua juga, di mana menyaksikan tulisan Jawi memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan sama ada secara lisan maupun tulisan, dan akibat daripada kearifan tempatan, maka apa yang berlaku ialah masyarakat Melayu cuba menggabungkan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf baru yang direka seperti huruf Ca, huruf Nga, Pa, Dha dan juga Nya. Dan ia diperkenalkan bukan saja untuk membolehkan masyarakat membaca Quran, malahan turut digunakan untuk mentelaah kitab dalam pelbagai ilmu pengetahuan. Itu di antara faktor utama bagaimana kearifan tempatan cuba untuk mencipta satu tulisan yang memudahkan masyarakat Melayu untuk membaca ataupun mempelajari, mengkaji ilmu pengetahuan khususnya dalam bahasa Melayu dan mendekatkan mereka dengan ilmu-ilmu Islam. Dan masih tidak terdapat catatan yang tepat tentang bilakah bermulanya tulisan ataupun penulisan manuskrip Melayu sehingga kini. Namun begitu terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa penulisan manuskrip Melayu berkembang pada abad ke-15 sehingga mencapai kemuncaknya pada abad yang ke-17. Ini bermakna manuskrip Melayu bermula sejak sebelum abad ke-15, iaitu kira-kira abad ke-9, dan mencapai kemuncaknya pada abad yang ke-17 berdasarkan kepada pandangan ini diberikan oleh Syed Naqib Al-Hatas berdasarkan kepada bukti bahawa pada abad itu sudah muncul kerajaan Islam di Perlak yang terletak di utara Sumatera. Dan antara karya utama yang telah ditemui dan merupakan manuskrip tertua setakat ini bertarikh 994 Hijrah ataupun 1590,
iaitu kitab Aqaid An-Nasafi, iaitu sebuah naskah yang menggunakan tulisan Jawi dan merupakan satu terjemahan daripada kitab agama Islam. Namun pada era kemudian kita dapati bahawa terdapatnya berkurangan proses penulisan manuskrip lama disebabkan oleh pengenalan mesin cetak. Itu di antara beberapa fasa yang berlaku dalam perkembangan manuskrip Melayu Islam. Okey, kita lihat kepada isu dan cabaran dalam memartabatkan manuskrip Melayu sebagai khazanah kearifan tempatan. Pertama, kita boleh lihat dari segi penghasilan manuskrip Melayu ataupun kajian manuskrip Melayu masih terlalu kurang analisis kandungan dilakukan terhadap manuskrip-manuskrip yang dijumpai sama ada di dalam negara, di dalam alam Melayu maupun di luar alam Melayu, sehingga manuskrip lama tidak lagi dihargai. Kecuali sebagai bahan artifak dan juga tinggalan barang lama. Ini suatu perkara yang sangat malang berlaku kepada warisan bangsa apabila keadaan ini berlaku. Yang kedua ialah penerapan metodologi kajian manuskrip Melayu berdasarkan kepada ilmu filologi tempatan perlu juga dilakukan. Tidak hanya bersandar kepada ilmu orientalis barat dalam kajian manuskrip Melayu. Khususnya pendekatan barat tidak boleh mendekatkan, tidak boleh memahami sepenuhnya kehendak ataupun tuntutan kandungan dalam manuskrip Melayu yang kebanyakannya ditulis dalam tulisan Jawi ataupun bahasa Arab. Yang ketiga, usaha dan hak pemuliharaan, perlindungan dan pelestarian khazanah warisan manuskrip Melayu tidak seharusnya diletakkan di tangan bangsa lain yang memiliki manuskrip tersebut, walaupun mereka boleh mengatakan ataupun mendakwa bahawa mereka menjadi pemilik kepada khazanah tersebut, tetapi sesuatu perlu dilakukan untuk sentiasa khususnya oleh bangsa asal kepada bahan tersebut untuk sentiasa mempertahankan ataupun melindungi khususnya menjaga kehendak sebenar, kerana bukan sahaja dari segi konten ataupun kandungan, tetapi juga pentafsiran berdasarkan kepada apa yang dituntut dalam oleh penulis asal ataupun dalam manuskrip tersebut. Dan seterusnya kita dapat lihat bahawa manuskrip Melayu menyentuh pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Namun begitu didapati belum wujud lagi katalog khusus dalam bidang pengajian Islam ataupun pendidikan Islam yang dihasilkan. Kerana apa? Kerana pengkatalogan ataupun kategori meletakkan katalog bagi manuskrip Melayu Islam hanya diletakkan dalam konteks pengajian agama yang umum, tidak secara khusus. Sedangkan dalam pengajian Islam terdapatnya pelbagai sub-sub bidang, contohnya tafsir, hadis, akidah, akhlak, tasawuf dan sebagainya. Dan seterusnya kita dapat lihat bagaimana kebanyakan manuskrip Melayu berada di luar alam Melayu dan betapa sukarnya untuk kita bawa pulang khazanah tersebut ke alam Melayu kerana membabitkan kos yang begitu tinggi, sehingga kita dapati lebih daripada 20,000 manuskrip Melayu yang kini tersimpan di pelbagai benua, dan kita dapat kenal pasti lebih daripada 28 negara telah memiliki khazanah yang amat berharga bagi bangsa Melayu. Disebabkan kesukaran itu, kita merasakan bahawa sesuatu perlu dilakukan untuk menyelamatkan khazanah ini daripada terus pupus. Walau bagaimanapun, kita tak nafikan bahawa terdapatnya usaha yang dilakukan untuk memudahkan kajian terhadap manuskrip Melayu. Contohnya, memudahkan proses pendigitalan, melakukan
suatu proses pengumpulan database ataupun pengkalan data. Namun isu utama yang menyelubungi kajian dalam manuskrip Melayu ialah kurangnya minat ataupun minat di kalangan para sarjana untuk mengkaji teks berkenaan semakin menurun apabila kebanyakan pakar-pakar dalam kajian manuskrip Melayu ini menemui usia persaraan, tidak lagi berkhidmat dan sebagai pengkaji dalam profession yang tetap, maka kita dapati generasi muda kurang berminat terhadap kajian manuskrip kerana ia menuntut kepada kesabaran dan minat yang tinggi. Dan bagaimana kita boleh lihat prospek masa depan manuskrip Melayu Islam sebagai khazanah kearifan tempatan. Kita melihat bahawa manuskrip Melayu Islam walaupun berhadapan dengan pelbagai bentuk cabaran dan isu, namun kita dapati bahawa terdapatnya sinar dalam kajian manuskrip Melayu Islam. Pertamanya, kita melihat bahawa ribuan ataupun puluhan ribu manuskrip alam Melayu yang dikatakan bernilai puluhan juta ringgit tersimpan di beberapa lokasi di seluruh dunia. Dan didapati keadaan manuskrip tersebut cukup terpelihara dan dilakukan inisiatif untuk mendigitalkan manuskrip tersebut dan kebanyakannya ditulis oleh dan suatu benda yang menarik di sini ialah kebanyakan manuskrip Melayu ini ditulis oleh ulama Nusantara sebelum manuskrip berkenaan dibawa ke negara luar. Itu suatu bentuk yang khazanah yang perlu kita banggakan kerana kajian-kajian manuskrip ini bukan sahaja dilakukan oleh orang Islam tetapi juga oleh para orientalis. Dan yang kedua, banyak pihak ataupun institusi yang bergiat ataupun berusaha untuk menjaga dan mengumpulkan manuskrip Melayu, antaranya agensi-agensi kerajaan, institusi, universiti dan orang perseorangan. Dan di dalam negara juga terdapatnya pusat manuskrip Melayu di Perpustakaan Negara dan begitu juga pusat dokumen negara yang juga berpusat di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan sekitar lebih kurang 4,600 hingga 4,800 manuskrip bertulisan Jawi dalam pelbagai bidang ilmu telah pun menjadi koleksi di Perpustakaan Negara Malaysia yang didapati masih belum dikaji sehingga hari ini. Ia merupakan satu peluang kepada para pengkaji untuk melihat aspek-aspek yang tidak dikaji, dan ini merupakan satu peluang yang cerah kepada kita untuk melihat aspek-aspek ini. Dan pusat manuskrip Melayu juga perlu dicadangkan untuk diwujudkan bagi memartabatkan sejarah warisan bangsa, dan ini boleh dilakukan dengan mengkoordinasi semua kegiatan. Pusat ini boleh menjadi suatu pusat yang mengkoordinasi semua kegiatan dalam pengkajian manuskrip Melayu, termasuklah memperluaskan lagi kepakaran mereka-mereka yang pakar dalam bidang filologi, mengkaji persuratan Melayu Islam melalui tulisan Jawi dan juga kaedah-kaedah lain dalam pengkajian manuskrip. Dan sehingga kini Pusat Dokumentasi Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengumpul sejumlah 443 judul manuskrip Melayu, dan koleksi manuskrip Melayu ini merupakan koleksi manuskrip tulisan tangan dalam huruf Jawi, Rumi, Sanskrit, Bugis, Rencong, Palava dan juga bentuk tulisan lama.
Okey, sebagai kesimpulannya kepada perbincangan kita, kita melihat bahawa kajian terhadap manuskrip Melayu lama perlu diperluaskan dan diperkasakan kerana ia merupakan warisan bangsa yang sangat bernilai tinggi dan mengandungi pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan kalau dilihat pendekatan terkini yang digunakan dalam pengkajian manuskrip Melayu adalah ditekankan dalam bidang penyelidikan naskah, dan penelitian tentang kepentingan naskah tersebut dalam aspek persejarahan, keintelektualan, kebudayaan dan epistemologi Melayu. Dan isu besar yang dihadapi dalam kajian manuskrip Melayu Islam kini ialah kekurangan kajian dan analisis kandungan tentang manuskrip itu sendiri. Justru adalah penting untuk kita melantik pakar-pakar filologi dan juga ahli-ahli akademik dalam bidang yang berkaitan untuk mengaktifkan lagi dengan tujuan penelitian yang lebih intensif mengenai kandungan manuskrip lama, dan begitu juga dengan pengurusannya. Dan kita juga menyeru semua kerajaan yang berada di alam Melayu supaya bersedia untuk menyediakan prasarana yang cukup ataupun dana yang cukup untuk memastikan bahawa berlakunya usaha untuk menerbitkan karya manuskrip Melayu lama dalam bentuk sama ada dalam bentuk buku maupun dalam bentuk elektronik. Sebagai akhir kepada persembahan saya, kita lihat kata-kata ini daripada sastrawan negara Osman Awang. Maruah suatu bangsa adalah kemerdekaannya. Kekuatan sesuatu bangsa adalah rakyatnya. Suara bicara suatu bangsa adalah pemimpinnya. Kepribadian suatu bangsa adalah kebudayaannya. Maka kita lihat bahawa warisan manuskrip Melayu ini melambangkan ketinggian budaya dan peradaban bangsa Melayu. Tidak ada warisan yang lebih besar yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita, melainkan apabila warisan ini dapat dipelihara secara aman dan damai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.